Tapi sayang setengah orang ni tuan-tuan, dia faham Quran ni nombor satu bulan puasa. Habis puasa katuk. Habis tadarus apa semua 27 Ramadan, siap khatam, dapatkan plekat selaikan batik seorang satu dah. Tahun depan pula buka tim tadarus. Ada yang baca Quran ni bila mati bertimbun surah Yasin kat kepala mayat. Saya datang tengok mayat tu, dia Yasin tak balik, Yasin tak tinggal lah sampai ke kubur baca 3 hari 3 malam, pasang kemah di kubur. Lepas tu tak baca lah. Makcik baca Quran bila makcik? Tahun 89. Lepas tu tak baca lah. 89 tu laki makcik mati tu tak baca, tak ada siapa mati, tak tahu tak. Oh, tunggu makcik mati pula orang baca kat makcik. Maknanya dia baca sebab mati. Ada yang baca Quran sebab takut. Rumah ada hantu, baca Quran lah, surah Baqarah baca, Yasin baca. Tak pun nak balik kampung tengah malam tu, balik kampung nak pergi Kelantan, lalu kok balin, lalu kok apa semua gerik naik kat atas, hutan balat pula pukul 12 malam. Sepanjang jalan tu pasang CD Quran, Yasin sepanjang jalan. Habis Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah semua masuk. Lagi 10 km nak sampai rumah dia di Kota Baru, baru tukar era. Hai abang, tak dengar Quran dah? Dah sampai lah. Maknanya dia baca Quran tu bila dia takut. Tak takut, tak nak baca Quran lah. Dia cari kain bahar. Yang keempat, ada orang baca Quran ni tuan-tuan sekadar membaca saja, dia tidak mentadabbur. Sebab itu Nabi sebut, siapa manusia yang terbaik? Orang yang aqra'ahum. Bila kita nak faham apa itu aqra'ahum, kita kena lihat daripada ayat yang awal diturunkan oleh Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Perkataan Iqra'. Ulama-ulama membahaskan bagaimana Jibril menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dipeluknya Rasulullah, Jibril peluk kepada Rasulullah, Jibril kata Iqra', bacalah. Dan Nabi menjawab, ma ana biqari, saya bukan seorang yang pandai membaca, saya seorang yang tidak pandai membaca. Tetapi ada ulama dia tak kata macam itu. Ma tu apa? Ma ana biqari, apa yang aku nak baca? Bukan maknanya Nabi kata aku tak erti baca. Ada setengah ahli ulama kata tak, Nabi kata aku nak baca apa. Jadi ada dua pendapat di situ. Pendapat pertama kata ma tu tidak. Bahasa Arab ni ma ni ada dua makna. Ma maknanya tidak, ma tu makna tidak, bukan. Bukan. Baik, ma ni ada dua. Satu, ma maknanya bukan. Bukan. Tidak. Satu lagi ma maknanya ialah apa? Ma ismuka. Ma ismuka, apa nama engkau? Satu lagi tidak. Sebab tu ulama kata Nabi ni maksudkan aku nak baca apa? Ataupun Nabi maksudkan aku tidak boleh membaca. Baik. Ni dua tafsiran di situ. Apa-apa pun dua-dua kita pakailah. Tapi yang jumhur pakai ialah Nabi Muhammad kata aku bukan seorang yang boleh membaca. Nak baca lagu mana aku tak erti baca. Baik, di sini timbul, bila ada orang kata ish, Nabi Muhammad tu tak pandai membaca, saya ni ada master, saya ada PhD, saya doktor, nama saya Ismadi, maknanya saya lebih pandai daripada Rasulullah. Ada pula yang cakap macam itu. Buat apa sih ikut Nabi? Nabi tak pergi sekolah, saya pergi sekolah. Maka dia pun kata dia lebih baik daripada Nabi. Nabi itu Allah Ta'ala saja tak bagi dia pandai baca. Sebab kalau dia pandai baca, nanti akan ada orang klaim dia tu pandai, aku ajar. Nabi Muhammad tu pandai sebab ada tok guru. Tok guru dia yang ajar tu.
Ni ayat Quran yang turun ni tok guru dia yang bagi. Sebab tu Nabi Muhammad memang tak ada tok guru melainkan Jibril. Sebab nak bagi tahu kepada orang bahawa Nabi ni tak pernah pergi sekolah. Tetapi dia bawa satu ayat Quran, dia bawa satu Quran yang sangat canggih. Cikgu dia siapa? Guru dia siapa? Mustahil guru dia macam ni. Maknanya mustahil guru daripada kalangan manusia biasa. Sebab dia tak pernah pergi sekolah pun. Maka gurunya datang daripada mana? Wa 'allamahu syadidul quwa, Jibril alaihi salam, yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah tu. Jangan kita duk condemn Nabi pula. Nabi pun tak nak pergi sekolah. Macam mana itu dia? Ada sebab tu. Sebab tu Nabi Muhammad lahir-lahir dah siap bersunat. Dah siap berkhatan dah. Kalaulah Nabi Muhammad berkhatan umur 8 tahun, 10 tahun, Tok Mudin tu tak bangga ke? Bila Nabi dah jadi Nabi, Tok Mudin kata, saya yang apa lama sunat dia saya lah tu jadi Nabi saya tak dia buat name card pula tuan-tuan, business card pula, tulis dalam reket tu pensunat Rasulullah. Allah Ta'ala nak jaga Nabi tu, tu hikmah dia tuan. Jadi dalam ayat Iqra' tu, Iqra' ni maknanya baca. Nombor satu dia suruh baca, maka kita pun baca. Okey, pengarah ILP Kepala Batas Pulau Pinang Malaysia, tu dia nampak. Okey, baca. Ustaz Kazim dilahirkan di Kampung Paya, Batu Korau, Mukim Selama, Perak, Malaysia. Nampak? Maknanya kena baca. Baca. Okey. Dua. Apa makna baca? Iqra' maksudnya baca. Baca maknanya membaca. Macam saya sekarang ni nak ceramah pada tuan-tuan ni, saya kena baca tajuk apa yang sesuai dengan tuan-tuan. Bilik aircon, selesa, seronok duduk. Ni kalau tidur lena, malas-malas lambat tidur, mai sini clear. Duduk belakang pula, duduk lindung orang tak nampak pula, kalau lena sedap. Kalau saya tak baca tuan-tuan, maka saya bukan jadi penceramah yang baik. Saya peduli saya, kok suka tuan-tuan nak tidur ke, tuan-tuan nak apa ke, peduli apa saya. Maka saya duk cerita apa saya, cerita satu cerita yang cerita saya lah. Ya, Al-Quran merupakan suatu kitab yang nampak dengan dia pun menguap sekali tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak baca mana hak boleh sebut, mana hak patut sebut, macam mana nak tackle orang supaya orang tak mengantuk. Sebab tu tuan-tuan kena baca. Nak bisnes kena baca. Bukan boleh buka kedai jual gerai nasi lemak hujung simpang tepi kubongnya. Tak ada rumah siapa pun pergi buka gerai tu. Nasi lemak special. Siapa nak main makcik? Nak buka kedai tu pun kena baca lah tang mana hak nak menega. Orang senang singgah, orang senang berhenti, orang senang beli, ramai orang, tempat lalu lalang. Dia kata sini senang, orang tak ada. Memang orang tak ada, batu nisan buat apa? Nak menega pun kena Iqra'. Tu nama dia Iqra', membaca. Yang ketiganya Iqra' maknanya ialah mengkaji.